kontak dia orang lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah wa ala alihi wasallam kiram. Semua fatihah Sayyidina Muhammad Muqaddam Muhammad Ali ba'ali usul farjami arsi tiba'ali wa ila arwahi walidina muallimina wa zawi kukalina ajami bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, dirahmati Allah, para guru, masyayikh yang tengok ni, insya-Allah moga dengan berkat selawat kita sama-sama insya-Allah dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita berbalik pada tajuk utama kita hari ini, mengenai Tok Singa dengan Abi Wais Salamah kita insya-Allah. Dia apa cerita sebenarnya yang berlaku kepada Tok Singa dan Abi Wais kita ni? Siapa follow cerita pasal mereka semua? Siapa follow tolong komen ada follow. Jadi nak dijadikan cerita macam ni. Sebelum apa-apa berlaku, Tok Singa pun ada maklum kepada ustaz pasal perihal yang dia merawat semua kat sana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu share dulu. Cukup 1K kita mulakan insya-Allah. Ustaz tak nak ulang. Ustaz tak nak ulang lah. Share dulu. Baik. Sebab ini adalah fitnah yang besar untuk Tok Singa sendiri. Sebab saya kenal Tok Singa. Ustaz kenal Tok Singa macam mana keadaan dia. Kenapa dia buat perihal sedemikian. Kenapa dia macam kurang ajar dengan orang tu. Sebab perbuatan untuk si perawat yang menggunakan kaedah gambar yang cucuk tu, itu sendiri menyalahi kepada perubatan Islam yang sebenar. Itu menyakiti. Bahkan kalau ikut rawatan juga, dari segi adab tu sendiri, untuk kita sakiti jin pun kena fikir banyak kali. Ini kan lagi nak sakitkan manusia. Sebab tu dalam proses rawatan ustaz, yang paling penting bukan kita kena cari tahu siapa yang buat kita, tapi kita sebagai manusia maafkan semua orang. Ustaz selalu duk ajar kan, untuk kamu maafkan semua orang, maafkan semua orang. Kenapa ustaz susah maafkan? Ustaz tak tahu saya sakit. Sebab dengan memaafkan semua orang tu sajalah hati kamu akan jadi tenang. Kamu tak akan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda ni tak akan berleret-leret. Disebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok jalan cerita tu, ustaz pun tak nak cerita lebih sebab ustaz tak ada kat sana. Tapi dikatakan perawat tu minta gambar kepada Kak Haji untuk dia check. Dengan dicucuklah semua gambar-gambar saudara-saudara Kak Haji tu. Dia cakap kalau lepas dia cucuk gambar-gambar ni semua, kalau orang tu sakit mana dia lah yang buat. Dia lah yang berlaku zalim kepada keluarga ni. Itu kaedah tu sangat bahaya tu. Itu menyakiti balik orang yang buat sihir tu. Itu menyakiti balik. Kalau dia tak sakit, tetap perkara tu salah sebab dia ada niat untuk menyakiti umatnya Rasulullah SAW. Faham tak ni? Kepada follower Fame Price, minta share video ni biar semua orang dengar, biar semua orang faham pasal Tok Singa ni. Sebab banyak berlaku fitnah. Ramai yang fake account telah masuk dan hentam mereka semua. Jadi Abi Wais Salamah ni, satu lagi semalam dia Kak Haji ada buat video. Dia kata dia tak izinkan Abi Wais Salamah ni buat live. Abi Wais tak buat live pun. Bukan dia nak buat live, sebab ni persetujuan antara Kak Haji dengan Abi Wais. Abi Wais ada masuk dalam dia punya apa ni, dia punya Allahumma salli ala Muhammad, dia punya YouTube, dia punya live Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, dia punya FB tu pasal Kak Haji ada buat sepakat. Dia beritahu kita buat live sama-sama. Dia beritahu. Nanti ustaz tunjuk nak tengok. Benda ni penting. Kenapa penting? Sebab ini adalah satu fitnah kepada Tok Singa lah. Sebab saya kenal Tok Singa macam mana keadaan diri dia. Dia antara orang yang tegas dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam menangani masalah-masalah gejala sihir, gejala syirik ni semua. Jadi nak dijadikan cerita, malam tu dia terjumpa beg, dalam beg tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adanya gambar-gambar saudara Kak Haji yang telah dicucuk. Jadi perkara ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang kalau ustaz sendiri pun panas telinga ustaz. Tapi ramai duk cakap Tok Singa yang tumbuk dia. Tak, bukan Tok Singa yang tumbuk. Bukan Tok Singa yang tumbuk sampai lebam, bukan. Bukan, saudara-saudara yang dicucuk tu lah. Kalau berlaku kat saudara kamu sendiri, kamu faham tak? Kalau ikutkan hati, tak nak ambil part lah bahagian-bahagian pasal ni semua. Tapi benda ni jadi menular. Jadi makin merebak. Bahkan
kalau kita tak handle dengan baik, boleh menyebabkan rosaknya nama-nama perawat-perawat ataupun perawat tradisional luar sana. Okey. Sebab tu kamu sebagai pesakit, kamu sebenarnya masalah ni sekarang ni. Kamu sebagai pesakit, kamu kena nilai sendiri perawat tu macam mana. Kalau kamu sendiri jenis yang sakit hati, nak sakitkan hati orang balik, kamu memang patutlah kamu kena sihir. Sebab Allah izin. Sebab kamu sendiri berlaku zalim ke atas diri kamu sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Benda ni tak boleh. Tok Singa ada buat live semalam. Sekejap saya tunjuk. Okey. Sahabat-sahabat semua minta share, bagi tahu, tag semua. Okey. Ni dia video. Ustaz tunjuk kamu semua. Sebagai bukti. Mana Kak Ji sendiri pun macam apa? Bermain muka. Bermain muka panggil. Ada game lah, macam game. Kak Ji kata tidak meminta kebenaran. Tidak meminta kebenaran dia untuk buat live. Kamu dengar baik-baik video ni, Ustaz akan tunjuk kat kamu. Okey. Kamu dengar Kamu dengar baik-baik. Sekejap. Okey. Ustaz bukan nak aibkan siapa-siapa, tapi kamu tengok sendiri akhlak dia sendiri, kenapa dia buat macam tu. Okey, ni tapi dia ni buatlah. Aku tak rela pun. Kalau atas budak kau view pun. Okey, sekejap. Dia memburukkan aku. Sekejap. Dia mula dia nak tolong aku. Okey. Dunia dah akhirat. Minta maaf. Okey, sekali lagi. Okey. Kat sini kalau perasan dikata dia tak rela Okey, dia tak rela. Tengok baik-baik. Okey. Allahu Akbar. Sekali lagi. Dengar baik-baik. Selama tu mereka tak izinkan pun sebenar. Okey. Dia tak izinkan, tapi dia pergi buatlah. Aku tak rela. Pada 6 hari bulan 8 2021 dia cakap dia tak izinkan. Okey. Kamu tengok pada ruangan komen pula. Ini macam nak gamekan perawat tau. Dia nak laga-laga semua perawat. Sepatut dia kena, sebelum dia bercakap dia kena fikir baik-baik. Dia kena fikir baik-baik. Dia kata dia tak rela dunia dan akhirat. Okey. Kak Ji kata dia tidak membenarkan buat live, tapi pada 30 hari bulan 7 21 lain pula. Tengok pada hari sebelum tu dia komen. Wan, ni tulis. Wan, kita buat live saat berubat. Okey. Nampak tak kat situ? Dia cakap. Okey, ini apa benda ni semua ni? Ini apa benda semua ni? Last kali yang kena jadi masalah adalah Tok Singa dah habis wear. Tok Singa dah habis wear last kali. Okey, sebab Ustaz sekarang ni Ustaz kalau bab-bab macam ni, Ustaz bukan tak nak buat live untuk pesakit-pesakit yang jenis yang ekstrim macam ni. Sebelum live Ustaz akan tanya baik-baik sejarah dia. Kalau sejarah dia pun tak betul, Ustaz tak nak buat live. Sebab mendapat keizinan tu benda tu pasti, tapi satu benda lagi kita kena tahu juga sejarah pesakit tu macam mana kan. Kena risik-risik juga. Takut kita pula kena game. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, betul. Kita kena doa untuk Singa sebab ramai nak fitnah dia. Kena sahabat-sahabat, tim-tim prize semua. Kalau ada yang boleh tolong ke apa, insya-Allah kena tolong untuk Singa. Kena tolong dia, tolong doakan dia. Assalamualaikum Tok. Tok. Hello. Ustaz live ni. Ni tengah live ni. Okey, macam mana keadaan Tok semua? Boleh share sikit dekat viewer kita ni. Itulah. Jadi saya mintalah doa kepada semua. Saya pun ada dengan Wes Almoh ni. Kita nak kena pergi balai pula, nak kena bagi statement. Jadi apa pun doa lah. Itulah, kita pun rasa sedih juga lah. Kita datang menolong. Saya pun bukan, memanglah malam tu saya agak emosi. Saya minta maaf sebab apa, saya memang tak boleh terima benda sihir ni. Betul, sebab betul. Kita Ustaz,
Kita pelawak sini Ustaz, kita tahu penat macam mana Ustaz. Saya kenal Tok macam mana. Memang benda tu fahamlah Tok sendiri pun macam mana kan. Ada sabar juga benda ni, ada sabar, ada tahap dia. Saya pun hilang sabar malam tu. Saya minta maaf sangatlah kepada semua yang orang tengok. Mungkin orang kata saya tak keluar tu terpulang lah. Tapi memang saya faham. Dan saya dalam bidang rawatan 17 tahun, saya tahu bagaimana bila orang disihir sakit, bagaimana menderita, bagaimana. Jadi benda tu saya tak boleh terima. Jika orang nak katakan alah benda ni tak jadi pun Allah Ta'ala tak izin. Memang kalau Allah Ta'ala tak izin, kalau Allah Ta'ala izin, kalau jadi jenuh nak berubat. Sakit tu bukan seperti sakit biasa sihir ni. Jadi saya pun mohon maaf lah dengan perbuatan, dengan sikap orang kata apa, yelah, dengan emosi saya malam tu. Memang saya tahu itu kesilapan, kebodohan saya mohon maaf. Tapi yang penting bukan saya nak buka aib dia apa-apa. Tapi apabila dah bermula dengan live, apabila kantoi benda-benda macam ni, takkan saya tak buat live. Nanti orang boleh kata pula Tok Singa terlibat sama menyihir. Tak, nanti dia jadi, nanti orang nak pergi berubat dengan dia pula, dia buat macam tu lagi ramai pula. Sebab orang dah kenal dia masalah itu. Betul tak? Jadi saya bukan kata kita buka aib, tapi kita takut beberapa orang lagi akan kena nasib yang sama dengan orang ustaz macam ni, yang mengaku ustaz. Tapi padahal kita cek memang dia bukan ustaz pun. Jadi yang tu lah saya jadi emosi pada malam tu. Sebab saya jadi marah. Sebab saya, Wes Salmoh, Tok Hijau semua, kita pun minta Ustaz Syafiq berdoakan. Sebab malam tu memang teruk sih, sampai muntah darah, sampai keluar rambut. Jadi benar real, tak ada fake, tak ada berlakon. Jadi saya kita penat benda ni. Sebab kita lawan ni, Ustaz faham lah apa kita lawan ni. Benda-benda ni menyerang kita, menyerang anak bini kita. Jadi guna letih. Jadi bila kita dah melawat, tiba-tiba kantoi Allah Ta'ala tunjuk lah. Sebab malam tu 30,000 live, kan, semua pakat-pakat doa nak kebenaran. Allah Ta'ala tunjuk yang mereka sendiri tertinggal satu beg yang penuh sihir lah, maknanya yang mempunyai bukti yang besar. Dan saya pun tak faham kenapa mereka bawa gambar tu semasa dalam rawatan yang kita jalankan. Itu yang saya fikir, kalau kita betul, soalnya orang simpan benda tu Ustaz. Orang simpan di mana-mana. Benda tu bukti tu. Itulah. Tetapi mereka bawa ni apa tujuan dan matlamat. Jadi ni semua kerja Tuhan, bukan kerja saya. Cuma malam tu saya agak emosi, yang tu lah kesilapan, kebodohan saya. Tapi saya nak tegaskan, saya akan teruskanlah macam ni. Walaupun orang nak kecam, orang nak maki saya, orang nak kata apa, saya akan menentang sihir sehabis-habisan. Sebab saya tahu orang yang kena sihir berpuluh ribu habis duit untuk berubat. Betul tak Ustaz? Betul lah. Sebab ramai yang kena tipu tak kira lagi tu. Ramai yang kena tipu, kita tak kira lagi. Satu lagi, yang mata dia orang bengkak tu, bukan Tok yang tumbuk ke? Bukan saya tumbuk. Saya tak tahu ada seorang lelaki individu yang datang pada malam tu. Saya duduk atas, saya berubat orang lagi tu. Ada live tu. Ada seorang lelaki individu datang. Dia kata gambar antara yang ada dekat ustaz penipu ni adalah isteri dia. Allahu Akbar. Memang jadi saya tak boleh kata apa. Memang saya marah. Saya tak boleh kata apa ustaz. Dia kata mana ustaz? Saya kata ada bawah, ada tidur dalam bilik. Jadi lepas habis rawatan tu, kita pun turun lah, tengok lama kan, dah jadi benda-benda pergelutan. Jadi saya menghalang apa daripada brother kita ni, yang lelaki individu ni, daripada pukul dia teruk. Jadi kita menghalang apa semua dan kita suruh dia balik, habis lah. Tiba-tiba dia pergi buat report, kata kita pukul dia pula. Tak tahu lah. Dia tentu pula pukul dia. Saya tutup saya sama semua pakat pukul dia. Nasib baik yang tu tak buat live. Kalau yang semalam tu tak buat live pun mesti dia akan fitnah Tok pula lagi. Tu kata kalau kita tak buat live, nanti dia kata ni kerja Tok Singa lah, cucuk ramai-ramai orang ni. Semua pusing lah. Jadi saya pun apalah, biarlah Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tunjuk kebenaran lah. Dan kami semua dekat Pride ni, tim Pride ni kat FB ni semua, insyaAllah kami doakan moga-moga dipermudahkan urusan dan clear semua. Kata Tok nak kumpulkan balik adik-beradik minta maaf tu, macam mana Tok? Tak, saya tak dapat kerjasama lah daripada satu keluarga. Satu keluarga Kak Rohayu ni beres lah dah. Dia memang nak. Dia kata memang yang ni yang terbaik. Kalau Tok boleh kumpulkan, dia berjumpa dengan itulah keluarga Kak Ji. Dia memang seronok lah. Tapi saya menghubungi Kak Ji tidak memberi satu respon lah. Tapi jadi Tok minta maaf. Dia kata dia tak izinkan buat live malam tu. Tapi tengok kat komen tu dia izin je. Kenapa dia cakap macam tu? Belit-belit je. Saya ada malam tu, kalau dia cakap Tok, saya tak mau buat live, saya sendiri suruh tutup live semua. Tapi saya fikir, kalau kami tak buat live, dia buat live sebab apa?
Itu Tak ada tu. Kalau tak mau buat semua jangan buat. Tu anak dia kena fokus, jaga anak dia. Tak perlu main pegang telefon lah sepatutnya. Yalah. Okey, start saya nak jumpa Ustaz dengan Berwai. Nanti semua perkara doa lah untuk saya. InsyaAllah. Kita salam kat Berwai sekali lah. Baik, Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Doakan untuk nak pergi bagi statement dekat pegawai polis. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Tok Singa dan Wai Salamoh. Moga-moga dipermudahkanlah urusan dia. Jadi Tok Singa sendiri, kamu pun sendiri kenal Tok Singa macam mana. Dia punya sifat dia macam mana, garang dia macam mana. Garang dia atas sebab lah. Kalau benda tu benda yang batil, memang garang lah. Dan dia pun ada sifat lembutnya. Setiap orang ada sifat macam masing-masing. Kalau Ustaz macam ni lah, Ustaz tenang je. Sebab Ustaz memang dilahirkan tenang macam ni. Tapi kalau benda tu berlaku kat saudara kamu sendiri, marah kan. Sebab tu kalau kami ajarkan kepada pesakit, tolong Allahumma salli ala Muhammad, jaga adab kamu dengan perawat, dengan pesakit, bahkan dengan bangsa jin sekalipun. Tapi kalau benda macam ni, benda yang batil berlaku depan mata, silap hari bulan kalau ayah kamu jenis panah barang pun, ayah kamu pun silap ambil kelewang, pancung kepala orang. Betul tak? Kalau betul, tolong kami betul guys, insyaAllah. Tapi kita kena doakan Tok Singa dengan Abi Wai Salamoh ni. Tengok Abi Wai sendiri pun susah hati dia. Isteri dia pun tengah pregnant sekarang semua dengan apa yang berlaku ni. Allahu Akbar. Dan para netizen, tolong jangan ambil buat statement sendiri. Apa-apa berlaku pun tanya tuan badan sendiri. Jangan buat macam tu, insyaAllah. Dan yang dijadikan cerita, si perawat yang guna cucuk-cucuk tu pun dia mengaku perbuatan tu adalah salah. Kalau kita tengok, mungkin perawat tu nak senangkan hati Kak Ji, tapi bukan dengan cara tu. Kalau nak senangkan hati Kak Ji, mungkin Kak Ji duk tanya kan, mungkin masa dia kerasukan tu dia beritahu saudara kamu yang buat. Sebab tu selalu live, bila mana orang tu kerasukan, jangan dengar kata-kata si orang yang kena rasuk tu. Tak boleh. Walaupun disebut nama bin mak, bin ayah, keturunan 7 keturunan disebut, tak boleh nak dengar. Minta maaf, tolong jangan dengar apa yang dia cakap. Sebab iblis ni memang tugas dia nak laga-lagakan. Sekarang berlaku ni pun kerja iblis. Kerja iblis. Dia nak laga-lagakan semua orang. Perawat-perawat dia nak lagakan. Saudara-saudara dia nak pecahkan. Perawat-perawat dia nak pecah belah kan. Memang kerja dia. Cuma kamu sebagai viewer yang berilmu, yang ada ilmu, yang telah, kamu dah lama follow Ustaz kan. Ustaz pun dah ajar macam mana kita nak kenal perawat, macam mana yang perawat yang betul. Ustaz dah ajar banyak kali ni. Dan hak kamu sebagai pesakit untuk tahu perawat tu menggunakan kaedah macam mana, membaca apa ketika dia merawat. Kamu kena tanya dia, ni pakai jurus apa ni, kebatinan ke apa. Tu kamu pun kena tanya. Kenapa dia buat macam ni. Itu adalah pesakit wajib untuk tanya. Sebab ianya berkaitan dengan akidah. Boleh lari akidah tu. Kalau kita tak tanya, tiba-tiba guna kaedah cucuk. Kenapa cucuk? Sebab dia nak sakitkan siapa yang sakit ni. Dia akan merasalah siapa yang buat ni. Tak boleh buat macam tu sebenarnya. Tak boleh. Tak diajarkan dan tidak disarankan buat macam tu. Boleh tak? Okay, faham tak apa yang Ustaz nak sampaikan ni? Tolong sangat-sangat Ustaz pesan. Beritahu sahabat-sahabat kita kat luar sana, buat apa yang Ustaz ajar ni. Doakan yang baik-baik, insyaAllah. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Okey. Dan insya-Allah apa-apa yang persoalan yang kamu tak faham lagi pasal ni, masih lagi tergantung cerita dia, boleh follow terus di page Wai Salamoh. Mereka akan update dari masa ke masa, insya-Allah. Moga-moga polis pun dapat bagikan kerjasama yang baik. Sebab sekarang ni perawat tu fitnah Tok Singa telah pukul dia. Ustaz pun ingat Tok Singa pukul sampai lebam. Tapi bukan dia yang pukul. Okey, online yang pukul. Tok Singa kata ada salah satu gambar isteri dia dalam tu yang telah dicucuk oleh perawat tu. Kalau kamu rasa macam mana? Suami kamu lah, gambar kamu tiba-tiba tahu orang ni sihir dengan cucuk. Suami kamu akan buat apa? Cuba cerita bawah. Mesti marah kan? Mula-mula tu mesti marah, tak tahan tu. Sebab sihir ni perkara yang mematikan. Bukan perkara yang nak gua-gua, nak geletik, tak. Ni mematikan. Sama ada sihir tu sengaja ataupun tidak. Dia ambil gambar, dia cucuk saya saja. Contoh kamu kat rumah, cucuk. Aku cucuk ni, aku geram kat kamu. Kalau Allah izinkan, jadi.
boleh jadi ain, boleh jadi hasad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. So, Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita doakan sama-sama. Kita doakan bil afiyah wassalamah. Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairi min sa'iri makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardur nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikhum min ar-rijli ila ra'si la fi shahli yaqta wala fi jabalit la'bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah selamatkan mereka semua di dunia wal akhirah. Pelajar pesakit ada hak untuk bertanya perawat kaedah jurus apa yang digunakan, betul? Kena tanya. Kamu sebagai pesakit kena tanya sebab ia berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akhlak kamu semua sekali kena tanya. Elak fitnah kes dah viral, betul. Tu yang Tok Singa dah buat live, game perawat tu dah terima macam-macam ugutan. Netizen tak faham cerita. Sebab tu Ustaz buat live nak bagi kamu clear sikit kepala otak kamu. Tolong backup, tolong share, tolong cerita, tolong balas komen-komen mereka yang tak faham tu. Beritahu ada jalan cerita dia, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. So itu sajalah daripada Ustaz kepada follower, viewer from Facebook ataupun daripada YouTube. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe channel Pusat Rawat Idrus di YouTube. Moga-moga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat. Dan insya-Allah lah doakan untuk Tok Singa dan Abi Wasalamah teruskan khidmat dia sebagai perawat untuk berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena faham juga setiap perawat tu ada karakter dia masing-masing. Kalau Tok Singa karakter dia macam tu, Abi Wasalamah dengan gurau ni macam tu, Tok Singa dia macam tu. Tu memang jalan dia orang macam tu, tadi kita tak boleh nak buat apa. Kamu jangan sama dengan Ustaz Syafiq merawat lembut je, tenang je. Ini adalah jalan Ustaz. Tapi tetap matlamat yang sama. InsyaAllah selagi dia tidak Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak mensyirikkan Allah SWT, tak ada masalah. Buatlah kaedah macam mana pun. Tapi yang penting kita beradab, kita berakhlak yang baik, insyaAllah. Moga menjadi ikutan tauladan untuk semua orang. Bila afiyah wassalamah la haula wala quwwata illa billah. Kalau suami memang marah, semua marah kalau suami. Kalau berlaku kat isteri kamu, memang kamu marah. Betul. Jadi Ustaz tak nak masuk campur pasal Kak Haji, dan kita doakan juga untuk anak-anak Kak Haji, moga-moga diberikan kesembuhan, moga-moga Allah angkat semua penyakit mereka, moga-moga mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diberikan petunjuk untuk berubah kepada lebih baik dan makin baik, untuk upgrade dia punya kefahaman mengenai rawatan. Ingatlah, upgrade mengenai kefahaman mengenai rawatan. Sebab tak semestinya kita orang tu boleh merawat, kita terus boleh merawat dengan dia. Dia kata boleh merawat, kita terus ambil panggil dia merawat. Tak boleh macam tu. Kamu kena siasat sedikit sebanyak latar belakang dia, macam mana dia rawat, adakah dia menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang Allah larang ke tak larang ke, kena tahu semua tu. Faham tak? Ustaz nasihat kepada semua rakan-rakan kita di YouTube dan di Facebook. Moga-moga bermanfaat. Dan daripada YouTube jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan tengok je, like dan subscribe channel Pusat Rawat Idrus, sebab banyak lagi yang Ustaz akan share kepada kamu semua. Dan jikalau saya tak boleh nak panggil Ustaz lah, panggil saya lah mudah. Saya pernah buat salah ataupun ada yang kurang adab dengan kamu semua, boleh WhatsApp saya, boleh bagi info, bagi cadangan dekat saya di nombor yang tertera di atas. Okey, sebarang permasalahan boleh contact terus Ustaz, insya-Allah. Nombor dekat atas ni Ustaz letak. Dan Ustaz nak minta kamu semua doakan Tok Singa. Tolong doakan Tok Singa dengan Abi Wasalamah. Tok Singa nak balik jauh lagi Penang. Abi Wasalamah dengan isterinya yang tengah hamil lagi. Doakan insya-Allah. Mestilah isteri ni susah hati kalau berlaku kat kamu pun, mestilah kamu susah hati kalau suami kamu kena macam ni, betul tak? Okey. Insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada Ustaz. Saya Syafiq Mujahid. Lupa selawat sampai mati, selawat sampai bertemu Nabi. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'alana yawmadzi hamdi dalam turuhan bersalawat. Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat salawat kepada kekasihnya, barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersalawat.
salam bersama-samanya. Selawat guys sama-sama. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu fa'alana yawmaz ziham. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, insyaAllah. Kiranya Tuhan sudi bertemu, inilah janji dari perindu. Hantarkanlah perutusanmu, labbaika ya kekasihku. Kiranya Nabi sudi bertemu, inilah janji dari perindu. Hantarkanlah perutusanmu, labbaika ya kekasihku. Duhai muridku dan sahabat, teruskanlah bersalawat hingga tiba di suatu masa di kau sendiri akan merasa melihatmu saat berjaga menjadikan cinta menggila. Kakiku ingin berlari sama, terasa berat pulang ke dunia. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.